Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Tania, pada anak-anak yang masuk bersama Google Meet saya pada hari ini. Oke, walaupun tak ramai tak apa. Oke, kepada yang tak ikut pagi ini, boleh tonton video yang akan saya masukkan linknya selepas ini. Oke, untuk kita belajar hari ini ada dua lah. Yang pertama, kaedah penyelidikan sejarah dan juga kita nak belajar sedikit ruang dan masa berkaitan sejarah. Okay. Jadi pastikan ada buku teks. Okay. Buku teks sejarah. Okay. Buku teks sejarah. Begitu juga dengan apa tu? Modul ada. Oh, tak nampak saya tunjuk ni. Okay, modul sejarah yang telah saya berikan. Standby. Okay, ada dua perkara itu. Okey, kita rujuk yang pertama, buku teks lah. Okey, saya akan bagi panduan. Sekiranya ada pertanyaan, okey, selamat datang, adik Abdul Wafi, Abdul Razak. Okey, Tania. Okey, adik Wafi boleh sediakan buku teks dan juga modul yang saya berikan. Okey, yang pertama, saya paparkan di sini buku teks. Kita tengok dulu apa yang ada pada buku teks yang diberikan. Modul sejarah, mana buku teks saya ni? Ya, Okey, perhatikan. Sambil-sambil awak tengok buku teks tahun 4. Okey, yang pertama. Kita tengok, saya bacakan di atas. Okey, penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, saya ulang. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Jadi kita adakan penyelidikan, okey, untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey. Jadi tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Okey. Tiga kaedah yang diberi. Okey. Adik Darwish, boleh sebutkan kaedah yang pertama. Lisan. Okey. Kaedah pertama. Okey, dia ada tiga kaedah. Okey, salah satunya adalah kaedah lisan. Tanya. Adik Darwish. Okey. Kaedah yang kedua, Adik Wafi. Adik Wafi sebut kaedah yang kedua. Okey, salah satu kaedah lagi. Tadi kaedah lisan. Yang kedua, boleh rujuk dekat buku teks. Okey. Boleh sebut Izzat kaedah apa yang kedua? Logam. Kaedah Logam. pendidikan. Kaedah. Tengok rujuk buku teks ni. Saya tunjukkan ni, kaedah apa ni? Arkeologi. Kaedah arkeologi. Sebut sama-sama. Kaedah Kaedah arkeologi. Itu yang kedua. Okey. Kaedah lisan yang Darwis sebut tadi, kaedah lisan. Seterusnya ada kaedah yang ketiga adalah kaedah bertulis. Betul? Okey. Kalau kita perhatikan, kita tengok pada kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan
melalui proses gali cari. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya ekskavasi. Okay? Contohnya mencari fosil-fosil, okay? Mencari bahan tembikar lama, korek dalam tanah, betul? Barang logam, kulit siput, okay? Cuba perhatikan gambar di bawah tu. Okay? Cari gali di tapak arkeologi Sungai Batu, Kedah. Ini di kawasan hutan. Di situ ada dijumpai bahan-bahan peninggalan sejarah, okay? Ada tembikar, okay? Ada barang-barang logam. Dia tertanam jauh dalam tanah, dikorek, kemudian diproses lah, okay? Begitu juga ada di Lenggong Perak. Satu contoh lagi, Lenggong Perak ada dijumpai satu rangka manusia. Bukan rangka manusia yang baru, tak, yang dah lama. Okay? Okay? Dipanggil Perak Man. Okay? Ini salah satu gambar. Okay? Selain daripada itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim. Maritim ni melibatkan dalam air lah, dekat laut, ataupun arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai dan tasik. Contohnya tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Okay? Seperti kita maklum, zaman dahulu pengangkutan rasmi, okay, pengangkutan utama manusia zaman dulu lah. Dulu tak ada kenderaan darat, dia ada kapal dulu. Okay? Mungkin kapal itu karam, okay, tenggelam dalam laut. Jadi bahan-bahan peninggalan sejarah boleh dicari dalam dalam laut juga. Selain daripada tanah tadi. Okay? Ni. Okay? Jadi kaedah arkeologi ini merupakan kaedah proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini boleh dilakukan melalui proses cari gali, okay? Untuk mendapatkan fosil, tembikar, barang logam dan kulit siput. Okay? Jadi boleh rujuk dekat awak punya modul yang diberikan. Dah boleh isi situ. Ada 3 kaedah. Okay? Modul yang diberikan boleh isi dekat situ. Okay, kaedah yang pertama apa tadi? Darwish? Lisan. Kaedah, kita ambil yang pertama dibagi dalam buku teks. Kaedah arkeologi. Huruf besar mula ayat, mula perkataan. Kaedah huruf besar, K huruf besar. Kemudian arkeologi, ARKEOLOGI. Okay? Rujuk buku teks. Okay, yang kedua kaedah apa? Adik Wafi? Lisan. Kaedah lisan. Huruf besar juga mula perkataan. Kaedah lisan. Dan yang ketiga adalah kaedah bertulis. Betul? Okay? Kaedah bertulis. Okay? Tadi saya dah terangkan berkaitan dengan kaedah arkeologi. Dah boleh bahagian B, dah boleh isi tu sebenarnya. Okay? Kaedah arkeologi yang B itu berdasarkan rajah yang berikut nyatakan kaedah penyelidikan sejarah serta contoh yang sesuai. Kaedah penyelidikan sejarah, kaedah arkeologi. A. Apa nak isi? Tulisan di dinding apa tu? Dekat buku teks ada. Okay? Tulisan di dinding apa? Gua Tambu Perak. Di dinding gua pun boleh tulis. Tulisan di dinding gua. Okay? Tulisan di dinding gua. Orang zaman dulu dia tak ada rumah. Okay? Dia tinggal dalam gua. Bila tinggal dalam gua, dia buat catatan dekat. Okay? Kemudian B. Tulisan dipahat pada tulisan tadi dekat dinding gua. Sekarang pada kalau dekat Terengganu, awak tahu ada batu bersurat.
Tahu batu bersurat? Okey. Batu tu dipahat. Betul? Okey, dipahat dengan tulisan. Okey. Sebab batu dipahat dekat batu, batu tahan lama, jadi boleh dibaca untuk sepanjang zaman sebenarnya. Jadi yang B tu tulisan dipahat pada apa? Pada batu, betul? Okey. Tulisan dipahat pada batu. Okey. Tu. Yang C, tulisan di mana tu? Tulisan. Selain daripada batu, selain daripada dinding gua, okey. Dulu dibuat tulisan pada kulit kayu. Tulisan di kulit kayu pun boleh. Ataupun boleh tulis juga tulisan di kulit binatang. Okey. Tulisan pak. Tulisan pagi. Tulisan di kulit kayu. Okey. Tahu kulit kayu? Pokok-pokok tu dia ada kulitnya, ditulis di situ. Kemudian kulit tu diawet. Diawet seperti juga apa ni kulit binatang diawet, ditahan lama. Okey. Seperti yang kita maklum, apa ni Al-Quran juga pernah ditulis di apa ni di kulit binatang, okey, yang diawet, okey. Al-Quran, okey, tulisan-tulisan lain, okey. Okey, kita pergi tengok kepada yang keseterusnya, buku teks yang saya paparkan di sini, kaedah lisan pula, okey. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Melalui temu bual. Okey, itu sebab tu lisan. Lisan ni maknanya kita bercakap. Kita jumpa orang, okey, yang terlibat dengan sejarah. Okey. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Jadi nak dapatkan maklumat, okey. Nah, satu kaedah lagi adalah kaedah penyelidikan, kaedah lisan. Lisan ni kita jumpa. Contohnya kita nak buat sejarah sekolah. Kita jumpa orang-orang tua, okey, yang dulu yang terlibat sama membuka sekolah. Kita bersoal jawab dengan mereka. Okey, kita tanya mereka, kita berbual, kita wawancara, okey. Okey. Kemudian kita boleh ambil juga daripada ucapan-ucapan orang, okey. Dia berucap, dia ceritakan sejarah, okey. Ada orang dia suka bercerita tentang sejarah, kita boleh ambil maklumat. Okey, kita gunakan kaedah lisan. Okey? Boleh? Langkah-langkah dalam kaedah lisan yang pertama mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Okey? Langkah kedua menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Okey? Sambil-sambil kita temu ramah, kita boleh rekodkan suaranya untuk senang kita nak buat catatan nanti. Okey? Okey, itu kaedah lisan. Okey, awak tengok kepada kaedah penyelidikan untuk dalam modul yang diberikan. Okey. Okey, saya paparkan di sini. Ya. Saya paparkan modul tadi, mana modul? Okey. Yang modul ni, alright, pergi yang kedua, kaedah lisan. Okey. Di sini ada peta apa ni? Okey, peta item yang diberi, kaedah penyelidikan. Tadi dah isi ni, kaedah arkeologi tadi, tulisan di dinding gua. Kemudian yang B, tulisan dipahat pada apa tadi? Dipahat pada batu. Okay. C, tulisan pada kulit kayu ataupun kulit binatang yang diawet. Okay. Yang kedua, kaedah lisan. Apa ni kaedah lisan? Kalau kita rujuk buku teks, okay, kaedah lisan yang pertama, sudah tentulah. Apa? Jumpa orang kita panggil temu bual. Okay, yang pertama. Tak boleh tulis. Temu bual. Temu bual. Temu bual. Temu Bual. bual.
Jarak ejaannya. Temu bual. Temu bual maknanya bertemu dan berbual lah. Itu ringkasan bagi bertemu dan berbual. Okey, temu bual dipanggil. Okey. Okey, kaedah yang kedua B. Selain daripada temu bual, Dikenali. seperti yang saya sebut tadi, selain daripada temu bual, kaedah apa? Bertemu orang, kemudian berbual. Kemudian satu lagi, ucapan pun boleh. Okey. Melalui ucapan. B tu pun boleh tulis. Ucapan. Ucapan. Melalui dia berucap dekat majlis-majlis mana, kita boleh buat catatan sebagai kaedah penyelidikan kita untuk lisan. Yang ketiga, temu bual. Lepas tu ucapan. Lepas tu yang ketiga, penceritaan. Dah boleh tulis. Penceritaan. Kata akarnya cerita. Imbuhannya pen. Depan. Imbuhan awalannya pen. Belakangnya an. Betul. Penceritaan. Itu kaedah lisan lah. Lisan ni kita jumpa orang. Okay. Apa yang dicakap. Okay. Apa yang diceritakan. Okay. Dah tulis. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku teks pula. Kaedah bertulis. Kaedah yang ketiga, kaedah yang bertulis. Okey. Irfan boleh baca kaedah bertulis. Nanti saya paparkan kejap. Alright. Kaedah bertulis. Alright. Irfan boleh baca? Bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Alright. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Alright. Saya bacakan semula. Boleh? Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Okay. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, seperti yang kita bincang tadi. Dinding gua, daripada kayu, kulit kayu, okay, daripada batu, okay, dan juga daripada bahan bercetak. Okay. Jadi kaedah bertulis ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Okay. Tengok gambar. Perhatikan gambar. Lukisan pada dinding gua dekat Tambun. Okay. Lukisan pada dinding gua dekat Tambun Perak. Ini dekat dinding gua ada lukisan ini. Okay. Jadi langkah yang apa nak buat dekat kaedah bertulis ni? Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Yang kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Kemudian mentafsir maklumat dalam sumber tu. Tafsirkan gambar-gambar ni apa ni. Apa yang dia nak cerita, dia nak sampaikan. Okay. Kemudian membuat penulisan. Okay. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Kaedah yang ketiga tadi, kaedah bertulis. Okay. Kita boleh ambil maklumat daripada apa? Dinding gua, kayu, batu dan juga bahan bercetak. Okay. Jadi boleh lengkapkan dekat modul yang diberikan. Bawah. Kau. Apa tadi lah? Dah lah Kak. Apa tadi? Tak dengar. Apa tadi?
Ha. Kaedah apa yang bertulis? Kaedah bertulis yang pertama A apa? Mengenai Melalui apa? Dah ada dicatat di sini. Melalui apa tu? Okey. Dinding gua, kayu, batu, bahan bercetak. Okey. Boleh senaraikan dekat situ boleh ni. Daripada dinding gua yang pertama A. Okey. dinding Yang kedua daripada gua, bahan bercetak. Okey. kayu, batu, Ataupun kita boleh kategorikan sebagai apa tu? Binaan pada batu pun boleh. Okey, binaan pada batu. ber, Seterusnya apa? Melalui tembikar pun boleh. Okey. Tembikar. Senarai. Boleh semua. Maknanya ada fosil pun boleh. Fosil tadi kita bincang tadi. Fosil ni merupakan peninggalan sejarah yang berada dalam tanah. Benda yang dah repuk dalam tanah. Ada peninggalannya. Itu fosil. Okay. Kulit-kulit kerang. Contoh. Okay. Itu ada. Kaedah bertulis tu ada 3 dia punya pernyataan. Okay. Dah selesai eh? Okey, seterusnya. Kita cepat sikit, kita pergi ruang dan masa. Okey, ruang dan masa. Apa itu ruang dan masa? Okey, sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Sejarah ni sebenarnya benda yang dah lama sangat. Beratus tahun, beribu tahun dahulu. Okey, berjuta tahun. Okey. Tapi tak sampai situ lah. Okey. Sejarawan menggunakan urusan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai sebut sama-sama ni apa? Kronologi. Sama-sama sebut. Kronologi. Kronologi ni adalah urutan masa. Okey? Susunan masa. Okey? Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada ini kita masuk sedikit matematik sedikit ni. Dibahagikan kepada satu dekad. Yang kedua dipanggil abad. Yang ketiga dipanggil alaf. Okey? Apa itu dekad? Apa itu abad? Apa itu alaf? Kalau dalam matematik dah belajar ni. Okey, saya tak pasti tahun 3 awak dahulu. Okey, dah ada tak tajuk ni? Okey. Kaedah menentu masa. Kalau tengok dekat sini ni, daripada 1 hingga 10. Maknanya dekad ni berapa tahun? 1 hingga 10. Maknanya 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, sambil-sambil boleh tengok dekat modul tu. 1 dekad berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Ada tak dekat atas tu? Ada. Tak boleh tulis kembali. Okey, 1 dekad sebenarnya kita dipanggil 1 dekad tu maknanya 10 tahun. 100. Kemudian abad 100 tahun. 100 tahun. Okey. 100 tahun. Tahun. Abad. 1 abad 100 tahun. Kemudian 1 alaf. Alaf. 1000 tahun. Berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Tahniah. Okey, tahniah. 1000 tahun. Itu garis masanya. Okey. Lama tak 1000 tahun? Lama. Betul? Lama. Umur awak dah 1 abad belum? Belum. Belum. 100 tahun. Jarang manusia yang hidup 100 tahun. Ada yang hidup tapi jarang sangat. Okey. Biasanya 70, 80.
Dah meninggal. Betul. Okey. Moyang saya. Moyang awak ada Alhamdulillah. Okey. Ada keluarga terdekatnya ada yang boleh hidup sampai 100 tahun lebih. Awak rujuk dekat internet. Umur berapa manusia yang mencatat rekod Tengok. apa ni? Usia usia paling panjang. Ah, rujuk dekat internet ada. Okey. Sebelum Masihi. 113 tahun. Kalau tak salah saya lebih kurang gitulah belas-belas tahun. Okey. Awak dah nak sampai satu dekad belum? Umur awak? Dah. Ah? Dah. Sekarang umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Maknanya dah satu dekad umur awak. Betul? Kalau umur saya dah berdekad-dekad. Tua rupanya. Okey. Saya dah 4 dekad lebih. Okey. Maknanya saya dah 40 tahun lebih. Betul? Okey. Awak satu dekad. Ini masa, konsep masa, okey, dalam sejarah, okey. Konsep masa juga saya baca kat atas. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi, okey, dan juga zaman selepas Masihi, zaman Masihi. Sebelum Masihi ini diringkaskan SM, okey. Zaman Masihi M, dibuat catatan. Bila berlaku? Sebelum Masihi dengan selepas Masihi. Okey. Sebelum kelahiran Nabi Isa. Bila tu? Sebelum sebelum Masihi ni, kalau dalam ikut buku kita, sebelum Masihi ni bermula sebelum kelahiran Nabi Isa. Ini apa ni? Pakar sejarah, okey. Orang Eropah lah dia buat. Okey. Okey. Zaman sebelum. Okey, zaman sebelum Masihi. Okey, zaman sebelum Masihi ni dipanggil zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dah boleh catat di situ. Okey, dekat modul. Kemudian sebaliknya pula zaman Masihi, Cikgu. okey, akan dirujuk zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey. Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau sebelum Masihi. Selepas Masihi, sebaliknya tu tadi. Zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Ada dekat atas tu, ada dekat atas apa? Modul. Itu garis masa yang diberilah. Okey. Untuk pemahaman kita berkaitan dengan garis masa ni, kronologi peristiwa sekolah saya. Contoh, kalau tahun lepas dia bagi contoh lah. Okay, bermula sekolah pada bulan Januari. Betul? Okay. Bulan Februari pula ada kejohanan sukan sekolah. Okay. Ikut garis masa. Kemudian hari kantin pula diadakan pada bulan April. Kemudian sambutan hari kemerdekaan pada bulan Ogos. Okay. Hari anugerah kecemerlangan pada bulan Oktober. Ini tengok pada buku teks. Okay. Isa Okay, dah boleh catat? Okey, tahukah anda? Okey, sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Betul? Dia ulang balik sini dekat apa ni buku teks. Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Nanti insya-Allah mungkin dah naik sekolah nanti kita akan buat kajian kes. Dinamakan kajian kes.
Okey. Mungkin kita akan buat sejarah sekolah. Okey. Bagaimana sejarah sekolah ini bermula, siapa yang mula dirikan bangunan, okey, pada tahun bila, okey. Kemudian apa peristiwa-peristiwa bersejarah berlangsung di sekolah kita. Betul? Kita boleh buat kajian. Okey. InsyaAllah doakan supaya uh, sekolah kita, okey, semua sekolah di Malaysia ni dibuka, okey. Tapi memandangkan sekarang kes COVID ni mencencah apa? 4 angka, okey. Mungkin agak lambat lagi lah mungkin insyaAllah. Okey. Jadi kita doakan sama-sama supaya kita uh, negara kita cepat-cepatlah dihindari daripada COVID-19 ini. Okey. Jadi awak tengok dekat bawah tu, dekat bawah modul tu, okey. Saya stop sharing dulu. Dekat modul tu ada ditulis berkaitan dengan kat bawah tu. Apa tu? Lengkapkan kronologi berkaitan dengan kemerdekaan negara. Ini saya tak nak bagi tahu jawapan. Awak type lah dekat internet tarikh ni, type dekat Google tu, tarikh ni apa peristiwa yang berlangsung pada tarikh-tarikh tersebut. Ini sebagai ini awak cari sendiri. Boleh? Boleh. Boleh type je dekat Google, pakcik Google tu. Okey, tarikh ni, kemudian apa peristiwa yang berlangsung pada tarikh tersebut berkaitan dengan kemerdekaan negara kita. Okey. Okey. Jadi untuk rumusan kita belajar hari ni, yang pertama kita belajar tadi berkaitan dengan kaedah penyelidikan sejarah. Ada berapa kaedah tadi? Sebutkan saya. Kaedah arkeologi. Arkeologi yang pertama. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, Bertulis. kaedah bertulis. Tanya. Jadi ada 3 kaedah untuk kita buat penyelidikan sejarah. Okey. Kemudian kaedah-kaedah tersebut kita dah senaraikan. Kaedahnya macam mana? Okey. Seperti yang awak senaraikan tadi. Okey. Kemudian kita belajar berkaitan dengan ruang masa. Okey. Ada zaman sebelum kelahiran Nabi Isa dipanggil zaman apa tu? Sebelum Masihi. Kalau selepas kelahiran Nabi Isa kita panggil Selepas Masihi. Masihi, betul. Okey. Selepas Masihi. Okey. Kemudian kita fahamkan juga berkaitan dengan istilah dekad. Dekad tu bermakna 10 tahun. 10 tahun. Kalau abad bermakna 100 tahun. Dan kalau 1000 tahun pula dipanggil Alah. Jadi itu setakat ni kita bincang hari ni. InsyaAllah minggu depan saya cuba kaedah lain pula. Kalau kita tak ber-Google Meet, okay, kita mungkin saya guna kaedah buat latihan kuis, okay, dalam Google Form nanti, okay, ataupun kita buat Google Meet dan juga ada Google Form, okay. Modul mungkin saya tak dapat beri, dan sebelum saya lupa, sediakan satu buku sejarah, boleh? Boleh. Okay. Buku sejarah, ada buku panjang tu tak yang warna biru tu? Okay. Ada. Boleh guna buku tu, tulis nanti apa nama buku sejarah. Okay. Tulis nama saya guru Encik Wan Azlan bin Wan Yusof. Okay. Nanti minggu depan saya nak gunakan buku tu sebagai awak siapkan latihan lah. InsyaAllah. Boleh? Okay. Di samping itu saya akan bagi dalam bentuk Google Form. Okay. Google Form ni boleh jawab. Tik je soalan jawapan nanti. Okay, awak boleh semak jawapan awak nanti, insyaAllah. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama saya hari ini untuk ber-Google Meet. Okay.
Dan kepada murid yang lain, okey, boleh, okey. Murid yang lain selamat datang, okey. Kepada murid yang baru masuk, yang tak sempat boleh tengok video yang saya akan uploadkan dalam YouTube saya, okey, sebagai panduan lah. InsyaAllah kekangan-kekangan yang kita dapat bila kita belajar kat rumah ni, ada orang bermasalah macam-macam, okey. Tak ada line, tak ada apa, tak ada handset, tak ada bahan, tak ada internet, okey. Tapi tak apa, okey, belajar, terus belajar insyaAllah, okey. Yang tak ada tu boleh tengok video nanti insyaAllah, okey. Jadi kat rumah harapan saya jangan banyak main, buat kerja rumah, baca buku paling utama. Okay, untuk bahasa Melayu kena baca buku. Okay. Okay, jadi awak boleh bincang lepas ni sama sendiri. Okay. Saya akan keluar daripada grup sekejap lagi. Saya ucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.